Apa khabar Yang Berhormat? Baik, Alhamdulillah. Yang Berhormat, sebenarnya hari ini wawancara kita adakan ini adalah khusus untuk nak meninjau pandangan kepada Yang Berhormat. Ini satu tajuk ataupun bidang yang sangat dekat di hati Yang Berhormat selaku Menteri yang menerajui KBS, dan sepanjang kepimpinan Yang Berhormat sejak 16 Mei 2013 yang lalu, Yang Berhormat dilihat sebagai satu focal point yang sangat penting dalam merajui usaha negara kita, itu bidang pimpinan. Jadi saya ada 6 soalan yang saya nak lontarkan kepada Yang Berhormat, khusus untuk mengisi ruangan buletin fakta untuk dikongsi oleh pedia kita di seluruh negara. Pada pandangan Yang Berhormat, apakah kajian hari ini yakin mengenai golongan belia kita hari ini dari segi kemampuan mereka untuk melaju negara kita sebagai pelapis laki-laki? Saya rasa pendekatan yang kita telah ambil selama beberapa tahun yang lepas adalah untuk memberi lebih banyak lagi ruang kepada belia negara. Dan secara langsung itu bermakna bahawa kita mengiktiraf kebolehan mereka, bakat mereka dan juga kemampuan mereka untuk mencorak masa depan mereka. Dan falsafah kita di Kementerian Belia dan Sukan sekarang ini adalah dari belia untuk belia. Maksudnya kerajaan menjadi pemudah cara, menjadi facilitator kepada anak muda, dan mereka ini kita nak bagi lebih banyak lagi ruang dan kepercayaan kepada mereka. Di samping kita memperkasakan mereka untuk menentukan program-program dan juga pengisian dalam konteks pembangunan belia. Sudah pasti kerajaan akan menasihati dan akan meletakkan hala tuju untuk golongan muda. Tetapi dari segi pelaksanaan program, dari segi program kepimpinan, program kesukarelawanan, program usahawanan dan sebagainya, saya lebih suka kalau belia sendiri yang menerajuinya, dan kita di belakang sebagai kementerian yang menjadi pemudah cara, tetapi akhirnya yang menentukan apa yang lebih relevan pada mereka adalah orang muda sendiri. Betul, Mbak. Sehubungan dengan itu, mungkin ada beberapa flagship program yang Berhormat sendiri boleh contohkan berlaku dalam senario kepimpinan KBS pada hari ini dari segi penyediaan golongan muda. Yang utamanya dari segi kepimpinan belia sudah pasti Parlimen Belia. Parlimen Belia yang telah diumumkan pada tahun 2010 oleh Amat Berhormat Perdana Menteri, telah dimulakan oleh mantan Menteri Belia dan Sukan, dan saya telah menyambung pelaksanaannya. Dan pada tahun ini Alhamdulillah kita dapat menyempurnakan pilihan raya Parlimen Belia yang pertama untuk Malaysia dengan pemilihan seramai 120 ahli Parlimen Belia muda. Dan ini adalah satu pentas yang baru yang bagi saya akan menjadi focal point kepada kepimpinan belia, dan juga satu pentas di mana bukan hanya kita dapat melahirkan pelapis pemimpin masa depan, tetapi juga menjadi pentas untuk mereka mewakili belia, ahli parlimen ini, mengutarakan kepada kerajaan isu-isu yang penting bagi mereka dan juga melaksanakan program-program yang dapat membawa minat anak muda bersama dengan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, program Fellow Perdana yang dah 2 tahun kita laksanakan, di mana kita kenal pasti anak-anak muda yang minat dalam bidang pentadbiran, dalam bidang governance, dan kita bagi mereka peluang untuk menjadi pembantu sementara intern kepada menteri-menteri kabinet. Ini adalah satu pendedahan yang cukup istimewa sekali, dan saya melihat setelah kita menjalankan 2 sesi, kita telah berjaya melahirkan melalui Fellow Perdana dan selepas ini melalui Parlimen Belia Malaysia satu barisan pelapis pengkaderan yang cukup berkesan sekali. Dan kalau mereka ini dapat kita groom, dapat kita bimbing selepas ini, saya yakin bahawa dari segi kepimpinan anak muda itu berkualiti tinggi untuk masa yang akan datang. Dan ini semua berkait rapat dengan Dasar Belia Malaysia yang mana kita akan bentang pada tahun depan. Dasar Belia Malaysia ini adalah dasar baru yang mana antara kelainannya daripada dasar dulu adalah takrifan umur. Takrifan umur belia sekarang ini adalah 15 hingga 40 tahun. 40 tahun ni kalau kita
tengok norma antarabangsa dia terlalu jauh lah benchmark. So kita nak turunkan 15 hingga 30 tahun. Ada sedikit resistance, tapi saya maklum pada Persatuan Belia bahawa penting untuk kita percepatkan lagi proses peremajaan, terutama dalam bidang kepimpinan. Banyak yang saya percaya telah dilakukan, yang saya lihat turut dikagumi lah Yang Berhormat oleh pihak-pihak luar. Cuma dari segi Yang Berhormat melihat pelbagai inisiatif dan program yang mungkin lebih kurang sewaktu dengan apa yang kita bersama lihat, yang kita wawaskan untuk kementerian kita. Pada masa sama kita melihat pelbagai inisiatif daripada agensi dan juga institusi pendidikan mungkin dalam nada yang sama untuk melahirkan kepimpinan. Pada pandangan Yang Berhormat, adakah platform yang disediakan hari ini baik oleh pihak kita dan juga oleh pihak-pihak luar yang turut melengkapi dasar belia negara dari segi aspirasi kepimpinan ini mampu melahirkan pemimpin belia yang berilmu, berwawasan dan berintegriti sebagaimana yang Berhormat sendiri mahukan? Saya rasa platform dan program yang kita sediakan, dan saya sebut hanya sedikit saja daripada platform-platform tersebut, memang bertujuan untuk melahirkan belia yang berwawasan, berintegriti dan berilmu. Sebab sejak dahulu lagi kerajaan kita percaya bahawa untuk kita membangunkan generasi muda belia yang patriotik, yang boleh mainkan peranan yang penting untuk masa depan negara, kita tak boleh hanya fokus kepada mengisi jiwa mereka dengan hiburan semata-mata, ya, walaupun itulah yang paling mudah yang kita boleh buat. Kita harus memberi mereka ilmu. Sebab itu kita banyakkan sesi-sesi dan forum-forum intelektual melalui IRIS dan juga agensi-agensi lain di bawah KBS. Saya amat menitik beratkan forum-forum intelektual di mana kita cuba membangunkan pemikiran anak muda itu dalam pelbagai isu, bukan terhad kepada isu-isu yang ada kaitan secara langsung dengan orang muda, tetapi isu-isu besar. Contohnya baru ni kita adakan forum berkenaan dengan ancaman Islamic State dan juga konsep wasatiyah. Itu pun ada perbincangan berkenaan dengan subsidi, dengan GST, supaya kita mendedahkan anak muda kepada ilmu dan mereka dibekalkan dengan fakta yang sebenar apabila nak bahas dan apabila nak buat perbincangan dengan rakan-rakan sebaya. Yang kedua, berwawasan. Kita sentiasa futuristik dalam planning kita. Kita harus melihat ke hadapan, dan saya selalu maklum kepada anak muda, terutamanya dalam bidang usahawanan, sukarelawan, kemahiran dan sebagainya. Kita harus melihat 15-20 tahun ke depan apakah keperluan negara kita. Kalau anak muda pada hari ini tidak boleh anticipate apa yang akan jadi dalam masa depan, maka mereka tidak akan ada wawasan. Berwawasan ini bukan hanya berwawasan untuk diri kita sendiri, tetapi berwawasan untuk negara. Dan yang ketiga, berintegriti. Prinsip itu penting, nilai-nilai itu penting. Kita banyakkan program dengan badan-badan yang boleh meningkatkan lagi integriti anak muda, seperti Institut Integriti, SPRM dan sebagainya, untuk mengajar mereka bahawa dalam pentadbiran, dalam governance contohnya, kita harus, anak muda terutamanya, harus menjadi juru bicara, juru cakap bagi pihak rakyat tentang ketirisan, tentang penyelewengan, agar mereka dibiasakan bahawa integriti ini adalah amalan dan budaya daripada umur usia belia lagi. Terima kasih Muhammad, sangat mantap. Saya lihat 3 area itu memang saya kira terus kita dapat menyelami apa sebenarnya persediaan Yang Berhormat cadangkan untuk belia kita, ya. Seterusnya kita mungkin melihat sedikit kepada Ustaz Cici. Yang Berhormat maklum bahawa bilangan belia di Malaysia adalah selama 13.6 juta pada hari ini, mengambil kira takrifan sehingga 40 tahun lah. Tetapi kita dapati kebanyakan program kepimpinan yang kita laksanakan mungkin cuma dapat mencakupi bilangan yang kecil. Apakah cadangan Yang Berhormat bagi memastikan program-program kepimpinan kita ini akan dapat melibatkan lebih ramai belia dan menyeluruh ke seluruh Malaysia? Salah satu pembaharuan yang kita buat dalam dasar Belia Malaysia yang baru yang akan kita kenalkan pada tahun depan adalah kategori-kategori ataupun kumpulan-kumpulan sasar yang menjadi sasaran utama kerajaan dan juga Kementerian Belia dan Sukan. Selama ini mungkin banyak tumpuan kita beri kepada belia yang berpersatuan melalui Majlis Perundingan Belia Negara, melalui kerjasama kita dengan MBM dan juga persatuan-persatuan tumbuhan yang lain. Tetapi kita sedia maklum bahawa mereka yang berpersatuan, belia yang berpersatuan ini hanya 20
tak sampai 30%. Maknanya 80% daripada anak muda ini adalah mereka yang tidak berpersatuan. Jadi kita telah identify beberapa kumpulan ataupun beberapa kategori belia yang perlu kita dekati, yang tidak berada di dalam kerangka formal belia berpersatuan. Dan ini melibatkan pendekatan yang berbeza. Contohnya kita dalam proses untuk kita bukan hanya rebrand, tetapi untuk kita transformasikan rakan muda supaya kita dapat menembusi pasaran terbuka ini. Bukan hanya mereka yang menjadi ahli persatuan, tetapi belia-belia yang biasa, supaya mereka dapat tampil ke hadapan dan bersama dengan kita. Dan kalau kita tengok dari segi penganjuran festival belia, bermula daripada beberapa tahun yang lepas, sampailah saya datang ke sini, kita lebih berkonsepkan festival yang terbuka, di mana festival ini tidak didominasi oleh belia yang berpersatuan sahaja, walaupun mereka mainkan peranan yang penting. Tetapi kita jemput dan kita tidak berapa rigid dalam birokrasi kita. Kalau dulu kita amat rigid sekali, kata kalau tak ada persatuan tak boleh berurusan dengan Kementerian Belia dan Sukan. Kalau kita amalkan pendekatan yang ketat, yang rigid seperti itu, maka kita tidak akan dapat mendampingi kumpulan yang doktor sebutkan tadi. Mereka pun taklah datang pada kita. Okey, itu soalan saya. Sebagai Menteri Muda yang menjaga belia, Yang Berhormat sendiri merupakan produk kepimpinan muda yang amat dibanggakan oleh Malaysia sendiri. Apakah harapan Yang Berhormat kepada persekitaran kepimpinan yang wujud di Kementerian Belia dan Sukan ini sendiri bagi memastikan tugas Yang Berhormat dalam menggalas tanggungjawab membangun belia ini dapat dilaksanakan dengan lancar? Saya rasa yang paling penting adalah baru-baru ini disebut oleh pimpinan kerajaan ataupun pimpinan negara dalam konteks parti politik, iaitu peremajaan. Tetapi bagi saya peremajaan ini tidaklah bermaksud bahawa usia semata-mata, ya. Tetapi peremajaan itu bolehlah datang dari segi outlook kita, dari segi tasawur ataupun world view kita. Dan saya harap warga tim KBS kita, Kementerian Belia dan Sukan, dapat melaksanakan peremajaan tersebut, ya. Bukan kita nak melihat semua pegawai, termasuklah KSU sampai ke bawah, semua bawah umur 30 tahun. Saya rasa itu mustahil, dan saya rasa kita perlu mereka yang ada pengalaman sebagai pentadbir di Kementerian KBS kita. Cuma daripada atas sampailah ke bawah, pembuat dasar, penggubal dasar, iaitu menteri, sampailah pelaksana dasar, pegawai-pegawai dan sebagainya, mesti melalui peremajaan dari segi minda, peremajaan dari segi gaya dan pendekatan, supaya bukan hanya kita dapat mendekati orang muda. Ini bukan soal hanya pakaian saja, siapa boleh pakai pakaian yang ala-ala muda, tetapi mereka betul-betul memahami apakah cabaran dan juga harapan dan aspirasi orang muda. Jadi bagi saya lebih kepada perubahan budaya sedikit dari segi tim KBS. Kita betul-betul menjiwai orang muda, dan bukan kita bawa orang muda terlibat dengan kita, kata inilah peremajaan, tidak. Tetapi the entire tim KBS mestilah melalui peremajaan tersebut. Terima kasih Yang Berhormat. Ada last sekali soalan ni saya nak tuju pada Yang Berhormat. Apakah agaknya tip yang Yang Berhormat boleh kongsikan kepada golongan belia kita di luar sana bagi persiapan diri mereka sebagai seorang pemimpin belia di peringkat? Saya rasa kalau ada satu tip yang paling penting lah. Sebenarnya banyak, ya. Kalau kita nak cakap dari segi tip, banyak kita boleh bagi. Tapi kalau ada satu tip yang penting, adalah exposure. Maksudnya pendedahan. Saya tidak mahu anak muda kita, kalau dulu kita pakai pepatah katak di bawah tempurung, maksudnya kita tak nak jadi manusia yang tidak tahu apa perubahan yang berlaku di dunia. Sekarang ni mungkin dia punya istilah bukan katak di bawah tempurung, tapi katak dalam gelas. Maksudnya katak itu dia masih lagi terperangkap, tapi dia nampak segala perubahan yang berlaku di sekitar, di keliling dia. So kita jangan jadi katak dalam gelas, kita expose diri kita. Bukan saya nak minta supaya anak muda Malaysia yang ada agama dan budaya kita yang tersendiri berkompromi dari segi nilai dan juga dari segi ajaran agama kita, tetapi jangan kita rasa terlalu terkongkong. Kita tengok apa yang ada dalam dunia ini. Kalau kita tak mampu untuk mengunjung negara-negara lain,
ada internet, kita baca, kita tengok dan kita cari ilmu dan kita saya harap belia dapat menghuraikan apa yang mereka baca dengan pemikiran mereka sendiri. Jangan telan dan terima buta-buta apa yang mereka baca dalam media sosial dan sebagainya. Itu sebahagian daripada exposure. Saya rasa kalau kita jadi belia generasi muda yang lebih expose kepada apa yang sedang berlaku, mereka akan jadi lebih berilmu, mereka akan jadi lebih berwawasan dan mereka akan stay true to their identity, iaitu lebih berintegriti. So dia balik kepada 3 isu tadi. Tetapi saya risau bahawa bila kita tak expose dan kita rasa kita tahu segala-galanya, sebab orang muda ni dia rasa dia tahu segala-galanya, dia akan jadi bodoh sombong. Dia ingat dia tahu segala-galanya tapi sebenarnya dia tak tahu apa-apa. Jadi saya harap bahawa mereka dapat mendedahkan diri mereka kepada segala perubahan dan juga segala ilmu dan trend yang sedang berlaku. Mantap. Terima kasih Yang Berhormat. Saya rasa secara the whole set and then mencakupilah apa yang boleh Yang Berhormat sampaikan, terutama masa kita masuk di ambang 2019. Bagi pihak Bulletin Fakta dan Airis sendiri, Yang Berhormat, saya ingin mengucapkan terima kasih Yang Berhormat atas luangan masa dia.